kelayakan SPM untuk masuk ke universiti awam, kelayakan SPM untuk masuk ke politeknik atau college community dan juga kelayakan SPM untuk kemasukan ke ILKA. Jadi saya akan fokus untuk adik-adik semua kelayakan SPM untuk masuk ke universiti. Okay, kita lihat untuk bahagian asasi, pemohon mestilah memiliki CJ Pelajaran Malaysia iaitu SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Kita lihat pula untuk adik-adik yang ingin mengambil diploma. Adik-adik atau pemohon mestilah memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Next. Ini adalah penentuan aliran lepasan SPM. Kalau kita lihat di sini, kita ada 4 package, iaitu package bagi STEM A, package STEM B, package STEM C dan juga package sastra dan kemanusiaan. Adik-adik lihat untuk bagi package yang pertama itu package STEM A. Bawah ni adalah 4 mata pelajaran yang berada di bawah package STEM A, iaitu biologi, fizik, kimia dan juga matematik tambahan. Jadi untuk subjek dekat STEM A ni ada kena mengambil mata pelajaran yang dinyatakan. Itu adalah untuk A. Kalau kita lihat pula pada package STEM B, calon mengambil 2 mata pelajaran berikut iaitu biologi atau fizik atau kimia dan matematik tambahan dan sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran berikut yang tersenarai inilah atau sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran elektif STEM. Itu bagi package STEM B. Saya beralih pula ke package C. Calon mengambil 2 mata pelajaran berikut. Yang tersenarai inilah yang dalam skrin ni yang adik-adik tengok. Atau sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran berikut. Dan untuk package sastra dan kemanusiaan, calon yang tidak memenuhi package STEM A, STEM B atau STEM C secara automatiknya akan dimasukkan ke package sastra dan kemanusiaan. Untuk yang tengah melihat taklimat pada pagi ini, sekiranya ada soalan, adik-adik dan juga para ibu bapa dan juga guru kaunseling, bolehlah mengajukan soalan dekat ruangan komen. Nanti kita akan ada tim yang untuk membantu saya untuk menjawab persoalan-persoalan kalian semua. Seterusnya kita akan teruskan dengan kiraan merit untuk lepasan SPM. Kita lihat di sini untuk markah akademik. Untuk markah akademik, dia meliputi 40% merit mata pelajaran universal ditambah dengan 30% merit mata pelajaran package ditambah dengan merit mata pelajaran terbaik iaitu mengambil kira sebanyak 10% dan juga didarabkan dengan 90% merit akademik. Markah akademik ini akan ditambah dan juga didarabkan akan ditambah dengan 10% merit co-curriculum. Dan apabila ditambah, didarab dan dibahagi semua akan mendapatkan markah merit yang adik-adik perolehilah. Dan di sini saya nak tekankan dan nak ingatkan untuk merit co-curriculum ini, adik-adik boleh merujuk kepada pihak sekolah untuk mendapatkan merit co-curriculum adik-adik semua. Jadi saya teruskan. Sini adalah senarai mata pelajaran kiraan merit. Mesti adik-adik tanyakan apa itu mata pelajaran universal. Mata pelajaran universal ni adalah terdiri daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga sejarah. Kita lihat STEM A. Untuk STEM A, mata pelajaran package dia adalah 4. Biologi, fizik, kimia dan juga matematik tambahan dan juga akan disekalikan dengan mata pelajaran terbaik. Selain mata pelajaran yang diambil kira di atas, itu juga STEM B yang tersenarai seperti dekat skrin. Seterusnya adalah senarai bagi mata pelajaran STEM C untuk mata pelajaran package dan juga sastra dan juga kemanusiaan dan lain-lain. Ini adalah senarai mata pelajaran package di bawah STEM C dan juga PSI. Seterusnya, ini adalah dasar dan juga kriteria SPM. Yang pertama adalah pencapaian akademik dalam peperiksaan SPM. Keputusan yang adik-adik perolehilah.
dan juga pencapaian dalam aktiviti co-curriculum, yang mana merit co-curriculum yang adik-adik perolehi dekat sekolah, yang adik-adik minta dekat guru sekolah lah. Yang ketiga ni adalah kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipilih. Okey, macam kombinasi mata pelajaran ni untuk lebih jelas, okay, adik-adik kan ambil bidang sains. Okay. Kalau adik-adik bidang sains, program yang adik-adik pilih tu selaras dengan apa yang adik-adik pelajari. Berdasarkan mata pelajaran package tu lah. Jadi kalau adik-adik bidang sains, jangan ambil program yang ke arah sastra. Jadi dia tidak pilih lah di situ. Okay, jadi maksudnya kombinasi mata pelajaran tu kenalah bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Itu adalah maksudnya. Okay, yang keempat ni adalah grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah merit. Yang kelima adalah memenuhi syarat khas seperti yang telah ditetapkan oleh UA, iaitu Universiti Awam, Politeknik, College Universiti dan juga ILKA. Okay, yang keenam adalah lulus temuduga ataupun ujian jika berkenaan. Okay, yang ketujuh adalah pilihan program pengajian mengikut keutamaan. Okay, yang ni. Apabila adik-adik membuat pilihan program, adik-adik yang pertama kena lihat adalah minat adik-adik. Minat adik-adik ni ke arah mana? Okay, itu yang pertama. Yang kedua ni kenalah semak mata merit. Okay, mata merit yang saya tunjuk tadi lah. Tapi nanti saya akan tunjukkan juga macam mana cara kiraan mata merit tu menggunakan calculator merit dekat UQ Pocket. Okay, yang pertama minat itu adalah mata merit. Yang ketiga adalah kenalah bersesuaian dan juga memenuhi syarat khas yang telah ditetapkan oleh UA. Okay, itu adalah yang ketujuh. Dan juga ke-8 adalah bilangan tempat yang disediakan oleh IPTA dan ILKA. Jadi dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan menggunakan 90% markah akademik dan juga 10% markah co-curriculum. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah untuk penggunaan UP Online bagi sesi akademik 2024-2025. Okay, seperti yang adik-adik sedia maklum, UP Online telah pun dibuka pada 29 Februari ni dan juga akan ditutup 29 Mac pada tahun ini, okay, iaitu hari Jumaat. Okay, jadi diingatkan tu adik-adik cepatlah membuat permohonan pada fasa 1 ni sebab masa kita ni dah kurang daripada sebulan. Jadi untuk sebelum membuat permohonan UP Online tu, yang pertama sekali yang adik-adik perlu buat adalah dengan membuat pembelian number PIN dekat mana-mana kaunter BSN, mana-mana cawangan BSN. Jadi cara-cara membuat pembelian tu adalah ada 3 kaedah, iaitu melalui kaunter cawangan BSN, menerusi mesin ATM dan juga menerusi perbankan internet MyBSN. Jadi nombor PIN yang adik-adik peroleh itu kenalah 6 digit. 6 digit tau, bukan rujuk kepada no reference dekat atas tu. Adik-adik kena lihat betul-betul receipt yang dikeluarkan oleh BSN tu adalah 6 digit untuk nombor PIN. Okay, kejap ya. Okay, saya teruskan. Okay, baik. Okay, ini adalah program pengajian fasa permohonan dan juga fasa kemaskini. Okay, kejap ya semua, kita ada masalah teknikal. Okay, baik, saya teruskan. Okay, ini adalah program pengajian fasa permohonan dan juga fasa kemaskini. Okay, bagi kita lihatlah untuk pilihan program pengajian bagi pemohon A. Okay, kita lihat dia punya pilihan yang pertama. Kita lihat dia punya pilihan yang pertama iaitu okay, syarat berdasarkan keputusan sebenar. Okay, dia tidak melepasi syarat. Okay, kita lihat di sebelah pula dipanggil temuduga dan atau ujian. Dia tidak dipanggil. Jadi calon ini boleh mengemaskini pilihan program pada fasa pengemaskinian. Okay, pilihan kedua bagi calon pemohon A. Okay, dia melepasi syarat. Okay, dia layak tetapi tidak dipanggil temuduga. Okay, dan juga bagi pilihan kedua ni calon ini membuat pengemaskinian. Okey, kita lihat pada pilihan ketiga pula. Okey, dia melepasi syarat dan juga dipanggil temuduga. Tetapi calon ini tidak boleh membuat
pengemaskinian pada fasa pengemaskinian lah. Jadi untuk pilihan ketiga ni dia tak boleh ubah. Okey. Begitu juga dengan pemohon B. Okey, pilihan pertama dia syarat dia layak dan dipanggil temu duga, dan pilihan program dia kekal, tidak boleh diubah lah. Kalau pilihan yang kedua ni pula dia layak, syarat dia layak, dipanggil temu duga, dia tidak dipanggil temu duga, dan juga pilihan programnya boleh dikemaskini pada fasa pengemaskinian. Okey, jadi calon boleh mengemaskini semua pilihan program pengajian kecuali yang telah dipanggil temu duga dan atau ujian. Okey, pada fasa permohonan kedua dan kemaskini tiada lagi pilihan program pengajian bertemu duga dan ujian. Okey, seterusnya. Okay, ini adalah 15 panduan permohonan untuk membuat permohonan ke UP Online. Okey, yang pertama sekali adalah bayaran proses UP Online, iaitu pembelian nombor dekat mana-mana cawangan BSN. Seperti saya kata tadi, ada 3 kaedah pembelian nombor BSN, iaitu yang pertama adalah kaunter cawangan BSN, yang kedua adalah menerusi ATM BSN, dan juga yang ketiga adalah menerusi My BSN Internet Banking. Itu adalah kaedah-kaedahnya lah, macam mana cara-cara untuk membeli nombor BSN. Yang kedua adalah lepas adik-adik beli nombor PIN, nombor PIN simpan, resit simpan, jangan buang. 6 digit untuk nombor PIN, 6 digit. Yang kedua adalah lepas beli termasuk layari portal rasmi UPU, iaitu upu.mohe.gov.my. Layari portal rasmi dan juga pilih kategori. Pastikan kategori adik-adik ni betul, sama ada adik-adik ni tergolong dalam kategori A tahun semasa ataupun kategori B bukan tahun semasa. Yang keempat adalah semak syarat kelayakan DE panduan UP Online. Yang kelima adalah kira merit. Keenam adalah semak trend permohonan dan juga penawaran. Yang ketujuh adalah semak laluan kerjaya. Yang keempat adalah isi permohonan UP Online. Dan yang kesembilan adalah pastikan anda mengisi maklumat bertanda bintang dengan lengkap. Dan yang kesepuluh adalah pilih program mengikut keutamaan, iaitu mengikut minat, mengikut merit adik-adik, mengikut syarat khas yang ditetapkan oleh UA dan ataupun institusi. Itu adalah yang 10. Yang ke-11 adalah lengkapkan borang. Dan apabila adik-adik dah lengkapkan borang semua, jangan lupa tekan butang simpan. Lepas tekan butang simpan, jangan lupa untuk cetak slip permohonan. Kita takutlah sekiranya ada permasalahan ke apa, bukti tu dah ada. Takut-takut kita dah buat permohonan, sebenarnya permohonan tu tak ada pun dalam sistem kami. Jadi kena simpanlah slip permohonan tu sebagai bukti. Okey, dan simpan slip permohonan sebagai bukti permohonan yang telah dibuat, dan juga semakan dan kemaskini permohonan adalah tanpa terhad. Okey, yang tekan butang simpan ni, lepas tekan butang simpan jangan lupa tekan butang hantar. Sebab biasanya korang hanya tekan butang simpan tapi tak hantar. Jadi kalau apa-apa perubahan yang adik-adik yang tak buat dekat pilihan program tu, dia tak akan terhantarlah dekat kami. Itu adalah 15 panduan untuk membuat permohonan ke UP Online. Seterusnya adalah tips memilih program. Yang pertama seperti yang saya cakap tadi, iaitu memenuhi syarat am dan juga syarat khas program. Itu adalah yang pertama, kita boleh semak dekat e-panduan. Yang kedua adalah pilih program yang diminati. Selepas itu yang ketiga adalah semak purata merit dan juga susun program ni mengikut keutamaan, dan seterusnya adalah rujuk konsep. Dan juga yang keenam, pelbagai pilihan dan juga bidang IPT dan juga ILKA yang ditawarkan. Itu adalah tips-tips memilih program. Yang seterusnya adalah, ini adalah pemprosesan pemilihan bagi calon. Kita lihat di sini. Pemohon ni disusun mengikut ranking berdasarkan markah merit yang paling tinggi sehingga markah merit yang paling rendah. Kita lihat dekat belah kiri. Kita lihat dekat belah kiri ni ada pilihan 1. Tapi itu ada syarat dapat ujian temuduga dan juga keputusan. Kita lihat. Calon ni dia isi semua pilihan daripada pilihan 1 hingga pilihan ke-12. Kita lihat untuk pilihan yang pertama. Calon ni bagi pilihan yang pertama dia melepas syarat. Dia lepas syarat. Yang kedua, tetapi tiada kekosongan tempat. Ketiga, dia tidak untuk pilihan ni tiada temuduga ataupun ujian, dan keputusan untuk pilihan yang pertama ni adalah gagal.
Okay, itu bagi pilihan pertama. Kita lihat pula pilihan yang kedua. Okay, calon ni dia melepasi syarat. Ada kekosongan tempat, tidak lulus ujian atau temuduga, dan keputusannya adalah gagal mendapatkan pilihan yang kedua. Begitu juga pilihan ketiga, keempat, sehinggalah pilihan kelima. Maafkan saya, sehinggalah pilihan yang ke-11. Jadi kita lihat pilihan yang ke-12 ni. Calon ni syarat dia menepati syarat. Ada kekosongan tempat, tiada temuduga, dan keputusannya calon ini menepati syarat yang ditetapkan oleh UA, dan juga ada kekosongan tempat di pilihan yang ke-12 ini. Jadi saya ingatkan untuk adik-adik semua untuk mengisi semua pilihan program yang disenaraikan, iaitu daripada pilihan 1 hingga 12. Jangan isi 6 saja. Saya sarankan untuk isi 12. Sebab kita risau kalau adik-adik isi 6 saja ataupun kurang daripada tu, adik-adik tak mendapat tempat atau program-program adik pilih tu dia tidak, apa orang kata, tidak berjaya lah. Jadi disarankan untuk isi sehingga 12 pilihan. Jadi akan adalah yang mana-mana yang adik-adik mendapati syarat, kekosongan tempat dan juga yang lain itulah. Okey, seterusnya adalah, ni adalah bagi contoh proses pemilihan yang tidak berjaya. Okay, calon ini dia tidak berjaya untuk semua pilihan yang dibuatlah. Okay, seperti yang adik-adik tengoklah, macam pilihan 1 ni syarat dia tepati tapi tiada kekosongan tempat dan juga keputusannya lah adalah gagal bagi pilihan yang pertama. Begitu juga pilihan yang kedua, 3 dan juga hingga ke-12. Okay, seterusnya adalah, okay, ini adalah kenapa berjaya dan juga gagal. Okay, kita lihat untuk bahagian yang gagal lah. Okay, kenapa gagal adalah yang pertama, tidak menekan butang simpan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah tidak memenuhi syarat am dan atau khas program pengajian. Yang ketiga adalah tiada kekosongan tempat, terutamanya program kompetitif, iaitu program-program yang mendapat hot demand, orang kata. Okay, yang keempat adalah gagal dalam saringan temuduga atau ujian, dan seterusnya adalah kedudukan merit and reda. Itu adalah 5 kenapa calon ni gagal untuk membuat permohonan UP online. Okay, seterusnya, ini adalah laluan khas yang melibatkan 4 kumpulan sasaran. Yang pertama adalah B40, yang mana untuk golongan-golongan B40 ni dia kenalah berdaftar dengan IKASih. Okay, dan juga mendapat sumbangan tunai rahmat SPR Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN. Yang kedua adalah orang asli, dan untuk golongan orang asli ni dia kenalah berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara sebagai kaum orang asli. Yang ketiga adalah OKU, orang kurang upaya atau lepasan institusi di bawah JKM, dia kenalah juga berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan juga yang keempat ni adalah atlet, di mana dia kenalah berdaftar dengan bahagian sukan, kurikulum iaitu BSKK KPM atau Seksyen Sukan Bahagian Perancangan Strategik BPS KPT. Dan diingatkan untuk adik-adik yang aktif dekat sekolah, penyertaan sukan tu kenalah sekurang-kurangnya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan, bukan mewakili sekolah ataupun bukan mewakili negara. Dia kena mewakili negeri ke peringkat kebangsaan, barulah dia boleh berada dalam golongan ni lah, iaitu golongan untuk laluan khas yang melibatkan 4 kumpulan sasaran ni, iaitu atlet. Okay, seterusnya, okay, ni adalah semakan keputusan. Ini adalah ini adalah 5 pautan-pautan yang adik-adik boleh membuat semakan keputusan permohonan UP online. Okay, selain daripada adik-adik boleh membuat semakan menerusi 5 pautan ini, adik-adik juga boleh membuat semakan permohonan di aplikasi UP Pocket. Okay, aplikasi UP Pocket ni adik-adik dah boleh start download dah boleh start buat turun. Okay, dan untuk adik-adik, surat tawaran rasmi ni yang akan dikeluarkan oleh IPPA dan juga ILKA dalam tempoh yang ditetapkan dan akan diumumkan melalui laman web masing-masing. Dan sekiranya pemohon yang tidak menjawab, terima atau tolak selepas tempoh yang ditetapkan, secara automatik dikemaskini sebagai menolak tawaran. Jadi sekiranya ada apa-apa pertanyaan yang adik-adik nak tanya kepada pihak kami, adik-adik bolehlah hubungi talian hotline UPU yang seperti yang tertera lah, nombor yang tertera.
Dan perlu diingatkan, untuk tempoh setuju terima tawaran ni adalah selama 9 hari. Selepas daripada tu akan kira sebagai menolak tawaran. Okey. Seterusnya, ini adalah bagi pemohon rayuan lah. Okey, pemohon yang berjaya mendapat tawaran tidak layak membuat rayuan kecuali bagi calon yang mendapat tawaran program pengajian sijil College Community dan program pengajian sijil ILKA. Okey, di sini pada fasa 1 permohonan dia berjaya, tetapi program yang dia dapat tu dia tidak menepati apa yang dia nak lah. Tapi dia nak buat rayuan, itu tak boleh. Dia tak boleh membuat rayuan. Melainkan kalau dia tak dapat permohonan di fasa 1 dan dia hendak membuat rayuan, tu boleh. Okay, itu bolehlah untuk buat rayuan UP online. Dan untuk fasa rayuan ni, pemohon dibenarkan mengemukakan 4 pilihan sahaja. Okey, dan juga rayuan ke College Community dan ILKA adalah melalui institusi tersebut, bukan melalui UP online. Dan hanya rayuan ke universiti awam dan juga politeknik sahaja melalui UP online. Dan di sini saya nak ingatkan untuk permohonan rayuan hanya dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Seterusnya adalah purata merit bagi lepasan SPM. Kita lihat untuk yang asasi, program asasi pertama adalah kita tengok untuk UM. UM diambil program asasi San Hayat dan juga dia punya purata merit adalah 94.84%. Itu adalah asasi. Kita lihat pula UKM. Bagi program asasi iaitu asasi pintar yang ada tanda hashtag tu ataupun tanda pagar tu adalah program yang ada temuduga ataupun ujian. Dan purata meritnya adalah 94.7%. Itu adalah bagi purata merit untuk program asasi. Kita lihat pula bagi program diploma untuk Universiti UTM. Program pengajian adalah Diploma Sains Komputer, purata meritnya adalah 83.52%. Kita lihat pula politeknik iaitu Diploma Seni Kulinari. Purata meritnya adalah 79.15. Okey. Terusnya, ini adalah program-program pengajian kompetitif yang mendapat hot demand lah dekat UP sekarang. Okay, yang pertama adalah perubatan, pergigian dan juga saya tambah sini adalah kos sains komputer. Kos sains komputer ni juga adalah salah satu program yang mendapat banyak permintaan lah daripada kalangan-kalangan calon ni. Jadi seterusnya ini adalah program pengajian sesi akademik 2024-2025 bagi program SPM. Okay, bagi program SPM, program lepasan SPM adalah sebanyak 503 yang ditawarkan dan juga 47 program bertemuduga dan atau ujian lepasan SPM dan juga sebanyak 51 program baharu bagi lepasan SPM. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah hebahan media sosial rasmi kami. Okay, sekiranya ada apa-apa hebahan rasmi daripada kami hanya melalui laman media sosial yang seperti yang tertera seperti Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube. Dan hanya laman ini sahaja yang rasmi yang akan kami keluarkan hebahan dari penting, atau permohonan dan juga sebagainya. Hanya melalui laman sosial rasmi kami sahaja. Selain daripada itu kena rujuk dekat media sosial kami lah. Okay, dan juga laman website rasmi kami iaitu upu.moher.gov.my. Okay, kalau nak senang adik-adik boleh imbas QR code yang ada dekat bawah ni untuk bolehlah kami punya media-media sosial seperti Facebook, TikTok dan juga Instagram dan juga YouTube. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah cara penghantaran maklum balas atau email. Okay, yang pertama kita lihat untuk macam mana nak hantar maklum balas. Okay, yang pertama layari jpt.moher.gov.my/maklum balas itu adalah dia punya nama portal lah seperti yang tertera. Yang first kali adik-adik kena pilih jenis maklum balas yang ingin dikemukakan. Contohnya adik-adik lupa kata laluan. Okey, tekan. Yang pertama lupa kata laluan. Okey, lepas dah buat pilihan, yang kedua adalah adik-adik kenalah lengkapkan borang maklum balas dan jangan lupa untuk tekan hantar. Ya, apabila adik-adik dah tekan hantar,
jangan lupa untuk simpan no ID maklum balas sebagai rujukan adik-adik lah. Jadi nombor ID tu nak guna sebagai apa? Apabila adik-adik nak lihat maklum balas tu, adik-adik perlu masukkan nombor ID yang adik-adik terima tadi dan juga masukkan email adik-adik. Dan jangan lupa tekan hantar untuk semakan. Dan juga lihat maklum balas ni lah seperti yang telah dibulatkan. Jadi apabila adik-adik dah isi nombor ID dan juga dah isi email, adik-adik boleh semaklah butiran maklum balas seperti yang tertera. Okey. Itu adalah untuk cara penghantaran maklum balas. Kalau email pula, email ke upu@mohe.gov.my dan jangan lupa letak tajuk. Tajuk sini contoh dia adalah Semakan Rayuan UPU. Dan perlu diingatkan adik-adik untuk sertakan nama, nombor IC dan juga nombor telefon. Kiranya soalan yang adik-adik berikan tu kami tak berapa jelas, kami akan terus menghubungi adik-adik. Jadi kita boleh bagi konsultasi berkenaan dengan soalan yang adik berikan kepada kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang hantar. Okay. Seterusnya ni adalah langkah menggunakan menu e-panduan dalam UP Pocket. Ini nanti saya akan tunjukkan. Okay, seterusnya. Ini adalah untuk menggunakan calculator merit dekat aplikasi UP Pocket. Ini nanti juga saya akan tunjukkan sebentar lagi. Seterusnya. Okay, ini adalah portal utama UPU. Okay, yang pertama adalah kita ada pautan semakan keputusan UPU. Yang kedua adalah bahagian e-panduan, berkeliling, bahagian maklum balas, UPU chatbot dan juga UPU Pocket. Okay, seterusnya. Ini adalah sekiranya ada apa-apa yang hendak tanya kami, okay, adik-adik boleh hubungi kami melalui email ataupun datang terus ke Presi 5 ataupun melalui hotline ataupun melalui maklum balas, UPU Pocket dan juga UPU Chat. Okay. Terusnya, okay. Untuk mengetahui adik-adik, ini adalah kami punya Edufluencer yang bersama dengan UPU Online yang sama-sama untuk menghebahkan apa-apa berkaitan dengan UPU Online. Menerusi TikTok. Jadi ini adalah nama-nama TikTok. Kita orang punya Edufluencer yang berdaftarlah di bawah UPU Online. Okay. Seterusnya. Okay, ini adalah program signature KPT iaitu program signature UPU setiap tahun. Okay, pada tahun ini Jom Masuk U akan diadakan di 10 lokasi. Yang pertama adalah zon tengah iaitu UiTM Cawangan Perak. Okay, perasmian akan dibuat dekat zon tengah. Jadi saya memintalah untuk adik-adik semua, para guru dan juga para ibu bapa untuk datang beramai-ramai memeriahkan Jom Masuk U yang akan kami adakan pada tahun ini di 10 lokasi terpilih. Okay, termasuk Sabah dan juga Sarawak. Okay, terusnya sekali saya tunjuk e-panduan dahulu ya. Okay, untuk ini adalah laman utama untuk e-panduan. Kat sini kita ada senarai IPTA dan ILKA, tarian program, syarat kemasukan dan juga calculator merit. Okay, kita lihat dahulu untuk syarat kemasukan. Okay, pilihlah kategori sama ada lepas adik-adik ada lepasan SPM atau SPM. Jadi kita akan masuk untuk lepasan SPM. Dan sini ada kategori A iaitu SPM tahun semasa dan juga kategori B SPM bukan tahun semasa. Okay, kita masuk untuk kategori A SPM tahun semasa. Okay, di sini adik-adik boleh lihatlah bahagian untuk bidang, IPTA, ILKA, peringkat pengajian, program TVET, mod pengajian, hashtag untuk bertemu juga dan juga minimum purata merit. Okay, kita masuk ke carian program. Okay, misalnya adik-adik nak buat pilihan untuk program Asasi Sains. Okay, masuk Asasi Sains. Terusnya adik-adik nak masuk UM. Okay, kita klik IPTA LKA dan pilih UM. Okay, seterusnya. Okay, tekan tekan klik cari. Okay, ini adalah program yang ditawarkan untuk Asasi Sains bagi Universiti Malaya. Ini contoh. Okay, misalnya adik-adik nak ambil Asasi Sains Fizikal, kita lihat maklumat program dan akan dipaparkan peringkat pengajian, mod pengajian, tempoh pengajian dan juga bidang. Dan bahagian untuk bertemu juga,
Dan seterusnya adalah purata merit. Okey, untuk purata merit bagi program ini adalah adalah minimum 93.77%. Okey, keluar kejap. Okey, bawah ni adalah adik-adik boleh lihatlah lokasi kampus. Okey, ni lokasi kampus bagi program ni. Dan seterusnya adalah yuran pengajian yang dikenakan. Okey, seterusnya adalah ni syarat khas program iaitu, okey, saya bacakan untuk syarat khas. Yang pertama, mendapat sekurang-kurangnya grade A minus dalam mata pelajaran matematik. Dan begitu jugalah seterusnya. Okey, itu adalah elemen-elemen yang terdapat dekat bahagian ni lah. Itu kalau adik-adik nak masuk ke UM. Tapi kalau untuk adik-adik nak lihat program-program asasi ataupun diploma di universiti lain pun ada juga di sini. Nanti adik-adik boleh explore dekat laman web ni. Okay, seterusnya kita lihat untuk UP Pocket pula. Macam mana cara pengiraan merit menggunakan aplikasi UP Pocket. Okay, ini adalah aplikasi UP Pocket. Di sini ada yang butang bell tu adalah informasi yang, okay, ini adalah informasi inbox. Yang seterusnya itu adalah infografik. Okay, infografik daripada kami yang adik-adik boleh rujuk lah. Dan seterusnya itu adalah mengenai UP Pocket. Okay. Okay, di sini adalah bahagian semakan, directory IPTA, takwim, e-panduan dan juga calculator merit. Okay, kita masuk untuk calculator merit. Okay, adik-adik boleh download siap-siap lah calculator merit ni. Jadi di sini ada kategori. Jadi kita pilih kategori lepasan SPM. Okay, kategori lepasan SPM. Okay, yang pertama sekali adik-adik boleh pilih jenis aliran. Ada STEM A, STEM B, STEM C ataupun kemanusiaan dan sastra iktisas. Jadi kita akan pilih STEM A dan adik-adik perlu lengkapkan mata pelajaran universal seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik dan juga sejarah. Lengkapkan. Okay, ini kena lengkapkan. Wajib lengkapkan. Okay. Selepas adik-adik lengkapkan untuk mata pelajaran universal, okay, adik-adik perlulah melengkapkan mata pelajaran package terbaik bagi STEM A. Ada 4 kan mata pelajaran di bawah STEM A, iaitu biologi, fizik, kimia dan juga matematik tambahan. Jadi, okay, pilih. Okay. Mana yang terbaik? Biologi dan juga fizik. Okay. Lengkapkan untuk mata pelajaran package terbaik dan seterusnya adalah bagi mata pelajaran terbaik. Okey, mata pelajaran selain mata pelajaran yang di atas ataupun package terbaik. Yang pertama kita ambil bahasa Arab. Bahasa apa ni? Al-Lughah Al-Arabiyah. Okay, contoh bagi mata pelajaran terbaik. Lepas tu adalah kita ambil geografi. Okay, kita ambil geografi. Lengkapkan mata pelajaran terbaik ni. Dan seterusnya adalah lengkapkan mata kurikulum yang adik-adik perolehi dekat guru masing-masing. Okay, kita ambil misalnya 9. Okay, pilihlah mana-mana yang mata merit yang adik-adik perolehi. Contoh, okay, 9. Okay, dan tekan kira mata merit. Ini adalah mata merit ataupun mata merit yang adik-adik perolehi, iaitu 80.75%. Jadi itu adalah cara penggunaan kiraan merit dekat UP Pocket. Kita lihat pula untuk e-panduan. Okay, kita lihat e-panduan. Okay, selain kita boleh menyemak e-panduan dekat website UPU, kita juga boleh semak dekat UP Pocket. Jadi sini terlihat untuk lepasan SPM bagi kategori A atau kategori B, kita ambil kategori A. Jadi adik-adik boleh pilihlah IPTA mana yang adik-adik berminat. Okay, kita ambil USM. Kita ambil USM. Okay, pilih program bertemu juga ataupun tidak bertemu juga. Saya letak semua dan tekan. Okay, kita ambil UM. Okay, UM ni adalah program-program yang ditawarkan di bawah Universiti Malaya. Okay, ini adalah contoh iaitu asasi sains sosial. Ada dikemukakan syarat am dan juga syarat khas bagi program ini dan juga lokasi kampus.
ketidakupayaan, yuran yang dikenakan dan juga laluan kerjaya. Okey. Itu adalah untuk cara penggunaan e-panduan di aplikasi UP Pocket.